Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Okey, topik pada kali ini ialah topik yang mungkin korang dah dengar daripada channel-channel lain berkenaan dengan perincian bantuan perhatian rakyat 2021. Tapi lain orang, lain style, lain orang, lain penjelasan. Itulah kepelbagaian dalam YouTube. Okey, jadi jom saksikan penjelasan terperinci daripada aku pula. Okey, kita bercakap tentang isi rumah. Dalam BPR 2021 ada 3 jenis kategori isi rumah, yang mana ketiga-tiga ni berlainan dia punya jumlah bayarannya. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Golongan pertama ialah golongan yang berpendapatan 2,500 ke bawah ya. Bagi golongan ini, bagi golongan yang berkahwin lah ya. Bagi golongan yang berkahwin, sekiranya tidak mempunyai anak atau ada satu orang anak, mereka akan menerima jumlah keseluruhan sebanyak RM1,200 ya. Dan bagi golongan yang melebihi 2 orang anak ya, mereka akan menerima sebanyak RM1,800. Jadi jumlah dia berbeza ya. Kenapa jumlah dia berbeza? Jumlah dia berbeza kerana isi rumah tu besar ya. Semakin besar suatu isi rumah ya, keluarga makin besar, maka jumlah dia terpaksalah dinaikkan ya. Jadi bagi yang mempunyai 2 orang anak hingga maksimum 5 orang anak akan menerima sebanyak RM1,800. Golongan yang kedua iaitu golongan isi rumah yang kedua ialah golongan isi rumah yang ada berpendapatan RM2,501 sehingga RM4,000 ya. Bagi golongan macam ni, bantuan dia dikurangkanlah kerana berpendapatan agak tinggi berbanding yang golongan yang pertama yang aku sebut tadi ya. Jadi bagi golongan yang berpendapatan RM2,501 sehingga RM4,000, bagi yang berkahwin ni cerita yang berkahwin bagi yang tak ada anak atau yang ada satu orang anak, mereka akan menerima RM800 ya, RM800 sahaja. Dan bagi yang melebihi 2 orang anak akan menerima RM1,200 ya. Nampak tak kat situ RM800 dan RM1,200. Bagi yang tak ada anak ataupun ada seorang anak akan mendapat RM800, manakala yang anak melebihi 2 orang anak akan mendapat RM1,200. Nampak tak beza dekat situ Golongan yang ketiga, golongan isi rumah ketiga yang layak mendapat bantuan perhatian rakyat 2021 ialah golongan yang berpendapatan RM4,000 sehingga RM5,000 ya, RM4K hingga RM5K. Okey, bagi macam biasa bagi yang tak ada anak ataupun ada satu orang anak, mereka akan menerima RM500 RM500 sahaja. Dan bagi yang 2 orang anak dan melebihi daripada 2 orang anak akan mendapat sebanyak RM800. Jumlah dia makin berkurang lah kerana pendapatan tu dikira sebagai tinggi RM4,000 hingga RM4,000 hingga RM5,000. Selain daripada itu, golongan bujang tidak dilupakan golongan bujang tidak dilupakan, tapi dengan syarat mestilah melebihi 21 tahun. Jadi kalau bawah 21 tu tak layak lah Jadi bagi golongan bujang yang berumur 21 tahun dan ke atas tu maksudnya sehingga 60, mungkin ada yang sampai 50-60 pun tak kahwin lagi. Jadi mereka kategori bujang juga. Jadi bagi kategori bujang yang berpendapatan 2,500 ke bawah, kalau bujang tapi kerja engineer, kerja doktor, gaji besar tak dapat lah. Tapi kalau bujang 21 tahun ke atas dan berpendapatan 2,500 ke bawah, layak menerima BPR sebanyak RM350. RM350. Jadi golongan bujang layaklah mendapat RM350 ni, dengan syarat umur kena 21 tahun ke atas dan berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan. Okey, itu ialah kategori dan golongan yang layak untuk menerima BPR. Dan bilakah BPR ni boleh dipohon BPR ni boleh dipohon seawal bulan Januari tahun depan Jadi bagi yang dah memang sedia pemohon penerima bantuan sara hidup, mereka mungkin perlu kemaskini. Dan bagi yang belum pernah memohon, mereka kenalah membuat permohonan baru di portal yang akan diwujudkan nanti bermula awal Januari 2021. Dan pembayaran pertama okey, BPR ni akan dibayar 2 kali instead of 3 kali dulu, tapi kali ni dia akan bayar 2 kali. Jadi pembayaran pertama BPR akan dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri Jadi sebelum Hari Raya dijangka akan menerima lah duit BPR ni. Okey, aku rasa penjelasan ni jelas Kalau korang dah memang pernah dengar daripada channel yang lain, aku harap penjelasan yang aku bagi lagi menjelaskan yang tak jelas tu Jadi wujud persoalan,
adakah golongan yang membuat permohonan rayuan baru-baru ni yang akan dapat duit tak lama lagi ya, BISH, adakah mereka perlu membuat permohonan baru? Jawapannya tak perlu tak perlu. Kemungkinan hanya perlu untuk kemaskini maklumat sahaja. Tiada permohonan baru perlu dilakukan ya. Okey. Saja penjelasan ringkas daripada aku tentang bantuan prihatin rakyat 2021. InsyaAllah jika semuanya berjalan dengan lancar, bantuan ini akan disalurkan mengikut yang dijadualkan. Sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video aku yang akan datang. Stay safe. Bye bye.